Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Salam. sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini bertemankan kami berdua. Saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Hanif Miswan. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari bersama dengan anda semua. Dan kita harapkan agar segalanya bermula dengan baik, pagi yang indah juga. Dan terus bersama kami untuk 1 jam ini untuk kita teman satu sama lain. Dan pastinya banyak sekali perkongsian yang akan kami bawakan. Dan lebih penting juga kita nak menuju ke hujung minggu kan pada kali ini di penghujung bulan Februari ini. Dan kita harapkanlah agar semua terus cakna, terus kekal bersemangat, kekal positif dalam kehidupan. Bukan positif yang satu lagi tu. Yang tu kita tak nak, tu kita nak jauhkan. Tapi dalam sama kita tahulah bahawa sekarang kita masih lagi sedang berjuang. Dalam erti kata yang lain, satu tanda aras kes yang agak tinggi juga sekarang ni kan. Betul. Ya. Saya suka benda tu tadi, positif dalam kehidupan. Kerana kita difahamkan, dalam kita melihat tiba-tiba dah masuk bulan Februari, nak masuk menjengah ke bulan Mac. Dan kita masih dalam keadaan yang berjaga-jaga, dalam keadaan untuk memperbaiki mungkin banyak aspek, termasuklah ekonomi, keluarga kita dan sebagainya. Dan kita akan membawakan satu penceritaan berkenaan seorang wanita yang saya kira sangat-sangat kuat. Ya, tentunya semua terkesan dengan wabak pandemik, dengan orang kata dengan Perintah Kawalan Pergerakan, ada yang terjejas secara kewangannya, tetapi wanita ini tetap berjuang demi keluarganya dan ditular di media sosial kerana beliau sebagai seorang pemain violin profesional menggunakan media sosial sebagai satu tempat untuk meraih pendapatan. Betul. Difahamkan baru-baru ini bapanya pula memerlukan sedikit sebanyak kewangan untuk bil hospital dan menjaga 3 orang anak. Itu penceritaan dia. Dan itu tujuan perubatannya dan dalam masa yang sama juga bukanlah hanya ingin meminta simpati, tapi dalam masa yang sama juga ingin menghiburkan kita dengan gesekan violin yang sangat baik ini, dan itu akan kami bawakan sebentar saja lagi. Dan kita juga ada satu perkongsian berkaitan dengan sarapan. Kalaulah rakan setugas kami ni memang istimewa lah. Air tangannya tu memang buat apa je jadi makanan. Kan? Itulah lebih kurang. Apa yang viral dia cuba semua jadi. Jadi banyak-banyak resepi yang kita bawakan. Pastinya kita tak kalah tiap pagi nak makan nasi lemak, makan roti dengan jam saja kan. Jadi ini antara kata sarapan pagi yang boleh dicuba. Menu yang cukup ringkas, bahan-bahan mudah didapati. Renggun isi ketam. Oh, namanya Renggun isi ketam. Tapi saya suka lah awak cakap takkan nak makan roti dengan jam je. Saya baru makan pagi tadi. Terasa kan? Samalah kita. Roti jam. Balik itu saja. Kita kena ada variety lah sikit. Okey. Baik, sekarang kita nak mulakan perkongsian pada pagi ini untuk kami bawakan seperti biasalah. Sebagai ibu bapa, kami juga punya ibu bapa anak yang berusia 4 tahun, 5 tahun dan bermula pada ketika ini juga kerajaan menggalakkan untuk mendapatkan suntikan vaksin bagi kanak-kanak berusia 11 hingga ke 5 tahun dan masih lagi ada yang berkira-kira dan masih lagi sedang dipergalakkan pada ketika ini, dan kita ingin memberikan satu huraian, satu gambaran tentang bagaimana sambutan vaksinasi kanak-kanak ini. Ya, respon ibu bapa bagaimana dan mungkin sedikit sebanyak peratusan keluarga yang mula berani untuk mendedahkan vaksin ini untuk ialah kesinambungan kesihatan dan keselamatan anak-anak mereka. Kita saksikan tinjauan MHI di WTC Pick Kids. Keputusan kerajaan meluaskan program vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak berusia antara 5 tahun hingga 11 tahun bermula pada awal Februari ini perlu dilihat secara positif dan diterima dengan terbuka, khususnya dalam kalangan ibu bapa. Suntikan vaksin COVID-19 jenis kombinasi keluaran Pfizer-BioNTech diberikan setelah mengambil kira beberapa kajian yang dijalankan. Setiap dos hanya mengandungi 0.2 ml dan kanak-kanak memerlukan 2 suntikan dos dengan selama masa 8 minggu selepas dos pertama. Ini merupakan 1/3 daripada dos yang digunakan di dalam dos dewasa. Program vaksinasi kanak-kanak ini memerlukan 2 suntikan dos vaksin. Akan memberi kesan tindak balas imuniti dan kadar keberkesanan yang lebih tinggi serta berpotensi untuk memberikan perlindungan yang lebih lama. Malaysia kini sudah mencatat kes yang tinggi. Malah, lebih daripada 50,000 kanak-kanak berusia bawah 12 tahun sudah dijangkiti COVID-19 sekaligus membimbangkan banyak pihak.
Kalau kita tengok populasi tu itself, memang satu kaum tu memang dia lebih lah kan. So kita susah nak compare Melayu, Cina ke India kan, sebab dia punya bilangan peratus populasi tu memang berbeza juga. So mungkin dari segi tu nampak macam kurang, tapi sebenarnya depend lah kan pada ratio semua tu. Kadang-kadang kita percayalah pada social media dan ada juga golongan memang nak wait and see tu. So that one memang I think ada everywhere, ada bukan kat Malaysia aja. So just something yang kita kena always highlight, kita kena educate kita punya public yang COVID ni memang it is real. Dengan peningkatan kes jangkitan Omicron, program vaksinasi kanak-kanak ini semakin hari dilihat semakin mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Kesedaran ibu bapa sudah mula meningkat demi melindungi anak-anak memandangkan mereka masih kecil dan mempunyai sistem pertahanan tubuh yang belum matang. Sebab selamatkan dia lah, sekolah pun selamat. Sekarang lama orang kena vaksin, mesti vaksin lah. So, the COVID. Semua anak-anak Encik vaksin? Dia last, semua sudah. 你开心啊？开心，为什么呢？可以打疫苗了。可以打疫苗啊，你没有怕哦？不怕。为什么？弟弟全部都打了。全部都打了。你一个人回来没有？他是最后一个。你在学校那样怎么样？很怕咯。很怕哦。没有上学啊。我没有上学。不敢上学。所以现在 PDPR 快了。没有，学校有上课，但是我请假不给他上。 Mungkin demam because we don't know, right? Kita tak tahu apa akan berlaku selepas vaksin. But it's okay, we just go for it. I mean, what can happen, right? Hello. Happy tak datang sini? Happy. Kenapa happy? Saya pun tak tahu. No, why are you happy? Tell her you're going to take. I am happy because I'm here to take vaccine. Kami pernah positif actually. So, kita dah rasa macam mana positif. Jadi, kita tahulah vaksin ni membantu. Kalaulah minta elak, tapi kalaulah kita positif lagi, hope dia takkan seteruk macam yang kami kena sebelum ni, yang masa dia sebelum vaksin. Dia dah rasa benda tu, so kita bincang and then tanya, dia agree lah untuk ambil sebab dia dah rasa kan macam mana positif. Badan lemah sikit lah, batuk-batuk semua. Demam Makan tu, tak ada rasa. demam tu adalah. Setakat ini, sebanyak 18.6% telah berjaya mengikuti program vaksinasi kanak-kanak dengan sekurang-kurangnya 1 dos. Pelbagai usaha terus dilakukan oleh kerajaan demi memastikan ibu bapa terus cakna dan memahami kepentingan vaksin terhadap kanak-kanak. Selain peka dengan keadaan sekeliling, ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka kekal berada di rumah, memantau tahap kesihatan secara berkala dan segera mendapatkan rawatan jika mempunyai simptom atau gejala utama. Pastikan juga mereka memakai pelitup muka dan mengamalkan kebersihan kendiri yang betul jika terpaksa keluar rumah atau perlu menghadiri sesi persekolahan. Hani, saya sejujurnya bila melihat lagi ramai kanak-kanak mengambil vaksinasi ini, lama-kelamaan saya pun menjadi yakin juga. Saya admit lah, awal-awalnya mungkin kita ada kerisauan kita sendiri sebagai bapa, kita tidak pasti. Tapi bila melihat anak-anak ini dah mungkin mula dah ada immuniti kelompok itu, mungkin nak ke sekolah pun rasanya lagi selamat juga untuk mereka. Betul, dan kata kuncinya adalah sekolah, sebab sekarang memang antara yang sedang mendapat cabaran sangat hebat berkenaan dengan pandemik COVID-19 ni adalah institusi pendidikan, termasuklah para pelajarnya, guru, pekerja di sana. Jadi betul lah, nak lindung diri ni kita kena bermula dengan kita dulu, barulah kita boleh lindung semua. Tak apa, ambil masa lah kan. Kalau masa yang belum yakin lagi tu, dapatkan segala informasi. Tapi dapatkan informasi itu juga daripada sumber yang sahih lah. Itu yang penting, jangan main baca saja perkongsian di media sosial tanpa kita rujuk kepada pakar yang lebih baik. Sumbernya juga dari mana tu memainkan peranan. Setuju. Ya, kita nak meninjau dari meja medsos apa yang terkini banyak berlaku di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Kita mulakan terlebih dahulu dengan keadaan cuaca, dan ini antara yang mendapat perhatian juga. Sebelum kita nak pergi ke keadaan cuaca di setiap negeri ini, elok rasanya untuk kita pantau. Ini di Jabatan Meteorologi Malaysia daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air yang memberi amaran hujan berterusan dalam skala buruk di beberapa negeri. Boleh kita lihat di Kelantan, Terengganu dan Pahang,
terutamanya di Johor juga dilaporkan akan berlaku keadaan hujan dalam skala yang buruk. Tapi dalam keadaan waspada juga, hujan berterusan dijangka berlaku di semua negeri yang warna kuning ini, termasuklah Perak, Pahang, Selangor, wilayah Sultan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Dan ini yang perlu diberikan perhatian kerana dikeluarkan pada hari ini dan dijangka sehingga 26 Februari 2022 iaitu esok. Ya, ini kalau buruk dan waspada ini menunjukkan antara tanda-tanda yang kita boleh melihat hujan ribut petir dan juga takat hujan dan angin yang sangat ialah agak berterusan. Jadi kita meminta agar semua, tak kira apakah perancangan anda nak keluarga duduk di rumah dan sebagainya, kita kena tahulah cakna kerana ini akan berterusan sehingga ke hari esok 26 Februari 2022. Dan kita lihatlah di keseluruhan Semenanjung ini memang dilaporkan hujan pada hari ini, terutamanya kalau Selangor pada waktu petang dan juga malam. Kalau kita nak lihat di pantai timur tadi yang diperkatakan di Kelantan, ini kawasannya juga dilaporkan hujan di kebanyakan kawasan pada hari ini jugalah sampai ke hari esok. Itu yang dilaporkan dan tujuan kita berkongsi ini sekali kita mengingatkan agar kita semua berwaspada, kita berhati-hati, kita sediakan payung sebelum hujan kan. Kita tak nak terjadi macam keadaan sebelum inilah yang semua rasa terkejut. Ialah mungkin ada yang melalui pertama kali. Okey. Ya, dan kita juga dimaklumkan yang negara kita melalui sistem tekanan rendah khusus di pantai timur. Kalau anda tidak begitu pasti, anda boleh ialah melihat dan mengetahuinya kerana ini antara indikasi yang negara kita akan melalui hujan berpanjangan mungkin sepanjang hari di beberapa negeri pada secara serentaknya. Jadi tolonglah berwaspada. Okey, dan kita nak sentuh juga dari perkongsian dalam negara, kita nak teruskan perkongsian di luar negara. Ini antara yang dikongsikan juga dan terutamanya satu kebimbangan telah dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kerajaan duka cita dengan perkembangan yang berlaku di Ukraine, konflik di antara Rusia dan juga Ukraine ini, dan keutamaan kerajaan pada masa ini adalah memastikan keluarga Malaysia di Ukraine berada dalam keadaan selamat. Dan dilaporkan setakat ini 11 rakyat Malaysia di Kiev diberi perlindungan dan 12 orang sudah pulang ke tanah air. So, tentunya ini satu orang kata konflik bilateral antara dua negara ini dan kita mengharapkan yang terbaik. Semoga ada penyelesaiannya kerana kita melihat di sini termasuk rakyat Malaysia juga yang menjadi mangsa keadaan ini. Dan lihat sajalah tentang amaran-amaran yang diberikan. Sebelum ini ada juga perselisihan faham yang telah pun berlaku dan tiada kata sepakat di antara kedua negara ini. Dan ini sebenarnya kalau kita nak kongsikan, mungkin kita rasa macam jauh kan. Tapi ianya boleh memberi impak kepada ekonomi sejagat juga, tentang bagaimana pasaran saham juga sudah mula merudum dan dijangka akan memberikan impak kepada beberapa negara di Asia, termasuklah negara kita. Jadi kita perlu pantau dengan rapi perkembangan ini dan kita harapkan agar ada titik persefahaman lah yang dapat dicapai oleh kedua-dua negara ini kan. Ya, so tentunya perselisihan ini bukan perkara baru. Dah berlaku sekian lamanya, kita harap yang terbaiklah. Serangan di Rusia di Ukraine meningkat dan puluhan maut. Kita melihat gambaran yang masih tiada penyelesaian yang dapat disimpulkan lagi setakat ini. Dan kita harapkan agar akhirnya kemanusiaan akan kembali menanglah dalam pertempuran-pertempuran sebegini. Okey, dan kemanusiaan juga sisi itu yang akan kami bawakan selepas ini berkaitan dengan perkongsian seorang pemain violin ini. Jadi kita nak berhenti seketika. Teruskan kami di Malaysia hari ini.
Gesekan violin Endang Haider ni membuat Hanif Nisa nak menyanyi dah. Wow. Dan dia terus menusuk ke kalbu, dan itu yang ingin kami bawakan antara perkongsian ini, satu bakat seni yang kita ketengahkan juga di Malaysia hari ini pada pagi ini. Jauh sebenarnya lokasi beliau berada, tapi kita bersama secara panggilan video saja, iaitu Endang Haider bersama dengan kita. Assalamualaikum. Selamat pagi Endang. Selamat pagi. Ya. Apa khabar Endang? Ada di Bandung ya sekarang ni ataupun Jakarta? Ya, sekarang. Sekarang di Bandung. Sebetulnya sekarang di Bandung. Buat masa sekarang dah berada di Bandung untuk proses music video. Yep. Okey Endang, mungkin boleh kongsikan sedikit pengenalan lah. Siapa Endang Haider ni? Mungkin ada yang dah kenal kan dengan bakat bermain violin ini. Tapi kalau ada yang belum kenal, mungkin nak kenalkan diri terlebih dahulu Endang, silakan. Okey, saya Endang Haider, berasal daripada Malia Menawar, Perak. Kiranya dah bermula bermain violin daripada usia 10 tahun. Kebanyakan followers Endang kenal Endang sejak daripada rasanya 2017, lepas Endang viral buat banyak cover lagu di YouTube. Basically orang tahu Endang banyak cover lagu artis lain, and then Endang pun selalu perform dekat event corporate, wedding, majlis wedding macam tu. Okey. Endang, kita sebenarnya tertarik dengan perkongsian Endang yang agak viral di Twitter baru-baru ini. Menyentuh berkenaan Endang ingin mencari dana untuk membantu bil perubatan ayah. Mungkin nak kongsikan sedikit apakah keadaan ayah ketika ini, dan adakah ini orang kata satu usaha yang agak berjaya untuk Endang untuk membantu ayah dari sudut itu. Bagaimana? Okey, benda ni bermula sebab pandemik lah. Masa pandemik tu keadaan memang sukar, sebab sebelum tu kalau nak kata simpanan memang ada. Cumanya masa start pandemik tu, bila lockdown, ayah start sakit yang boleh katakan teruk lah. Condition health dia jadi teruk, saving pun habis, kerja memang tak ada sebab lockdown. So Endang ambil inisiatif untuk mula-mula ambil upah lagu lah, buat 7 lagu. So Endang bagi tahu, boleh tak Endang macam ada siapa nak 7 lagu, Endang ambil satu lagu RM50. Tapi as time goes by, ada problem dekat copyright issue pula. So Endang rasa macam susah jugalah, sebabnya orang banyak, permintaan banyak, masa suntuk sebab kena tolong jaga ayah juga. And then kiranya the second option Endang buat adalah buat basking online lah, digital, which is Endang post cover, Endang bagi tahu kalau sudi tip, definitely itu akan help ayah lah. Dan benda ni berterusan sebab mula-mula kan boleh kerja balik, tapi lepas tu lockdown balik. Betul? Jadi benda tu dia macam berturut-turut. Kemudian Endang try jual violin. Kemudian ada pihak yang datang bagi tahu Endang, why not jangan jual violin, tapi continue buat and then kita akan tolong macam tu. Dan Endang, kalau tak keberatan, boleh kongsikan keadaan ayahnya sekarang dan bagaimana sebenarnya usaha ini dapat membantu untuk mencari sedikit sebanyak dana yang diperlukan itu, Endang? Keadaan ayah okey, boleh katakan sihat, tapi keperluan harian mungkin berterusan lah. Sebab salah satu sebabnya Endang datang ke Jakarta dan seterusnya ke Bandung ni pun sebetulnya rakan-rakan yang bantu. Sebab mereka rasa macam, Endang, why not you buat lagu, nanti later on memang boleh help in the future, sebab Endang sebetulnya dah diminta beberapa kali, macam dah dijemput ke festival, tapi Endang tak ada karya sendiri. Jadi kawan-kawan mula-mula awalnya sebelum pandemik memang ada simpanan untuk buat benda ni. Tapi tiba-tiba kawan cakap tak apalah, sebab mereka sedar Endang punya situation, jadi mereka kata why not kita help you, kita kerjasama, you just datang record, kita tolong you. Jadi kiranya Endang datang ni atas ihsan rakan-rakan dan juga student, and hopefully kalau lagu ni berjaya, who knows, banyak permintaan, definitely akan help lah. Jadi Endang tinggalkan ayah dekat
ayah, mak dengan anak-anak dekat Kampar, hopefully tips Endang main violin tu akan membantu mereka kat sana sementara Endang siapkan orang kata impian Endang dekat sini. Baik, ini adalah orang kata impian dan juga harapan jangka masa panjang untuk Endang. Dengan harapannya lagu ini yang dirakam ini mampu untuk melonjakkan lagi kerjaya Endang. Tetapi kita ingin tahu juga lah, berdasarkan beberapa tahun ini yang kata struggle dengan masalah kewangan dan sebagainya. Adakah kata basking online itu sedikit sebanyak mampu untuk menampung perbelanjaan? Kita faham juga yang Endang juga ada anak-anak kan. Jadi bagaimana keadaan mereka betul. juga? Endang. Kalau kata anak-anak, of course lah tak worried sangat. Yang paling risau mungkin ayah lah sebab kiranya keperluan perubatan di harian agak tinggi sebab dressing satu and then keperluan lain macam susu, benda macam tu lah. Walaupun ayah ada pencen tapi of course one thing yang orang tak perasan maybe dressing luka dia harian menelan kos. Jadi basking tu sangat membantu, cumanya Endang perlu buat berterusan lah. Endang pun kena konsisten juga lah. Endang, kalau boleh dikongsikan sekarang ini perancangannya bagaimana? Berada di Jakarta kemudian di Bandung kan. Kita nak melihat kepada perancangan ni dan apa yang nanti kita boleh sokong lah kan dengan kabarnya ada lagu baru kan sedang dalam proses pembikinan ni. Ya betul. Endang cuma berharap follow lah social media Endang and then wait for the update. Just Endang mohon kalau ada yang nak offer paid review kecil-kecilan ataupun just tahu bahawa Endang terpaksa berterusan buat basking online ni, which is sebab ini untuk bantu ayah je sebetulnya. Sementara Endang siapkan lagu ni and then which is Endang rasa kehadapannya lagu tersebut pada Endang akan buat semua orang suka happy. InsyaAllah it's something new juga dan Endang rasa betul-betul represent Malaysia, represent Endang as a pemain violin. Jadi Endang rasa orang akan terima, orang akan suka. So far yang boleh dibantu adalah sokong Endang by follow all platform social media Endang. Endang akan selalu update. Kalau ada nak ajak Endang buat paid review apa-apa, job kecil-kecilan whatever for Endang ataupun kids, boleh macam tu. Okey, dekat mana social medianya Endang kalau kita nak ikut ni? Endang Haider. Totally Endang Haider, sambung je semua. Terus cari je lah di semua social medianya ya. Endang Haider ya. Ya betul, Endang Haider. InsyaAllah keluar semua, Twitter ke, Facebook ke, semua sama nama. Endang, kita doakan yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih. Dan semoga terus kuatlah berkarya juga. Saya percaya ini satu platform yang baik juga untuk anda sendiri mengembangkan bakat, terus dikenali kan, dan dalam masa yang sama dengan niat untuk terus membantu ayah itu juga sangat penting dan mulia Endang. Kekal kuat Endang, stay strong. You're a fighter. Yes. Terima kasih. Kita doakan Endang. Okey, itulah dia penceritaan yang cukup kuat lah. Apa juga yang terjadi pun sebagai seorang anak seni, kalau dapat orang kata menggunakan seni itu untuk membantu keluarga, saya kira satu perkara yang sangat bermakna bagi Endang sendiri. Ya, betul. Dan kita satu perkabaran juga yang agak tergempar ya, yang kita difahamkan terdapatnya gempa bumi yang telah pun dikesan di Bukit Tinggi Indonesia. Dan dipaparkan perkongsian ini di laman skrin anda dan difahamkan juga gempa bumi ini dirasai juga di perairan Malaysia. Betul, dan ada jugalah yang saja kalau saya lihat di Twitter ni bercerita berkenaan dengan ada gegaran yang berlaku dan ini dilaporkan 65 km di Bukit Tinggi Indonesia, berlaku sekitar 8.39 tadi waktu di sana dan 10 minit tadilah kalau kita nak kongsikan, dan ada grafiknya di media sosial pada ketika ini akan cuba kami kongsikan, dan sekiranya anda merasai gegaran tersebut, perlu juga terus memantaulah keadaan sekitar, dan ini sememangnya sedang berlaku dan baru sahaja sebenarnya berlaku di Indonesia. Itu yang kami fahamkanlah pada ketika ini dan perlu terus berhati-hati jugalah kan, macam-macam berlaku sekarang ini. Dan ini dia di titik merah itu yang dilaporkan kawasan yang berlaku itu, dan kita akan terus memantau keadaannya kerana apabila berlaku gegaran sebegini, kebiasaannya apabila membabitkan perairan, itu yang juga perlu dilakukan gerakan ataupun kejadian susulannya itu. Ya, ada yang dikongsikan di sini, sekiranya berlaku ataupun dirasai gegaran itu, jangan panik. Kalau berada di dalam kawasan indoor ataupun dalam bangunan,
jangan berada di sebelah tingkap ini fahamkan. Dan kalau berada di luar jangan berada di tempat-tempat ataupun di kawasan struktur yang tidak kukuh seperti bridge ataupun jambatan dan sebagainya. Jadi kita kena cakna dengan keadaan sekeliling kita apabila dirasainya gegaran itu di kawasan kita. Okey. Yang penting pantau juga keadaan sekeliling pada ketika ini. Okey. Banyak lagi yang akan kami kongsikan dan sekarang sebentar saja lagi kita akan bawakan berkaitan dengan Suara Asnaf platform Amal Jariah Malaysia. Untuk itu kita bersama dengan Datuk Surveyor Haji Rosli Atan, Pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM bersama kita secara panggilan video pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk. Selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, terima kasih meluangkan masa mungkin sebagai pengenalan dan untuk memberikan sedikit info kepada penonton kita apa yang boleh dikongsikan mengenai Yayasan Budi Ihsan Malaysia bersama para penonton ketika ini. Silakan Datuk. Terima kasih Nur Azlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin memaklumkan bahawa Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah menerbitkan majalah Suara Asnaf, iaitu majalah keluaran bulanan kami. Itu sebagai satu aktiviti utama yang dibuat oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Untuk makluman, Yayasan Budi Ihsan Malaysia adalah sebuah pertubuhan amal yang memperjuangkan nasib fakir miskin dan asnaf tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan keturunan. Jadi majalah Suara Asnaf ini telah kita terbitkan sehingga edisi yang ke-18 dan telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Tujuan penubuhan majalah ini adalah untuk kami berkongsi kepada masyarakat Malaysia tentang kisah-kisah asnaf dan insan-insan yang ditimpa musibah, untuk kita sama-sama mengambil pedoman dan sekiranya kita ingin membantu mereka, bolehlah kita salurkan bantuan melalui platform Suara Asnaf. Jadi untuk makluman rakyat Malaysia bahawa kita pada dewasa ini tidak ada satu platform khusus untuk kita mencari di manakah saluran untuk kita bagi bantuan selain daripada Baitul Mal dan Pusat Zakat, tetapi untuk kita membantu rakyat Malaysia yang terjejas baik dari segi ekonomi, kesihatan dan pelbagai juga masalah. Di sini kita sediakan platform iaitu majalah Suara Asnaf. Rakyat Malaysia boleh mengetahui lebih lanjut tentang majalah Suara Asnaf ini dengan menaip Suara Asnaf di internet. Dan juga kami hampir setakat ini kita ada hampir 100 responden di seluruh Malaysia, di mana alhamdulillah daripada penerbitan Suara Asnaf ini ramai insan-insan yang memerlukan bantuan dapat dibantu. Jadi inilah satu platform yang amat baik untuk kami kongsikan kepada rakyat Malaysia supaya kita dapat memanjangkan amal jariah kita. Suara Asnaf adalah satu platform khusus untuk kita berkongsi kisah-kisah asnaf dan dengan tujuan supaya rakyat Malaysia yang budiman, yang dermawan boleh berkongsi rezeki dan juga membantu mereka untuk jangka panjang. InsyaAllah. Datuk, kita ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa memberikan kita sedikit gambaran lah dengan orang kata kewujudan QR code itu juga memudahkan lagi bagi semua sesiapa saja yang ingin membantu melipat gandakan pahala mereka. Betul. Datuk, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Datuk Surveyor Haji Rosli Atan, Pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan banyak lagi perkongsian Sofia. Selepas ini pastinya untuk kami bawakan berita-berita terkini juga hanya di Malaysia hari ini. Tapi sekarang kita nak berhenti rehat seketika lah. Okey, terus bersama dengan kami. Baik, masih menghidupkan pagi anda dan kita akan bercakap berkenaan dengan kecantikan. Kecantikan untuk siapa? Kecantikan untuk semua. Kita terus bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetics and Healthcare. Assalamualaikum Datuk, sihat? Waalaikumsalam Sofia, selamat pagi. Selamat pagi. Datuk, mungkin kita nak terus membicarakanlah berkenaan dengan produk-produk ini yang pastinya boleh memberikan banyak kebaikan kepada kita semua. Ramuan yang khususnya terkandung dalam Advanced White, Perfect White, Cerah Gebu Body Bar dan 24K Magic Lipstick. Silakan Datuk.
Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Seronok pagi Jumaat ni saya kira sangat ceria ya, Sofia. Semua penonton pastinya tak kira lelaki ataupun wanita ya, semua orang nak nampak cantik, nak kulit yang mulus ya. Kalau lelaki nak tapak kaca ya, perempuan semuanya mengidamkan kulit yang bersih, cantik ya, mulus dan paling penting kalau boleh ya, kita semua nak nampak lebih muda daripada usia sebenar. Jadi ya, hari ini saya bawa solusi untuk anda. Cara yang paling mudah untuk anda dapatkan kulit yang cantik dengan selamat, efektif. Dua perkara ni sangat penting ya, selamat dan juga efektif. Sebab apa ya, rata-rata produk kat luar sana kadang-kadang menjanjikan kesan yang pantas tetapi memudaratkan. Tak kurang juga ya, boleh mendatangkan risiko. Kadang-kadang ada yang nak ekspres putih, nak kulit cantik ya, ambil suntikan vitamin C, mendatangkan kesan sampingan kepada buah pinggang. Mungkin anda tak nampak sekarang ya, jangka masa pendek, tetapi ya, jangka masa panjang bila kita dah berusia, mulalah datang simptom-simptom ya. Kadang-kadang buah pinggang kita rosak, batu karang dan sebagainya ya. Jadi salah satu cara ya, secara semula jadi untuk mendapatkan kulit yang cantik, anda boleh lihat dekat TV. Ini adalah Advanced White ya, formulasi pencerahan unggul ya. Saya kira Advanced White ni mengandungi rumusan-rumusan yang terbaik ya, sumber buah-buahan yang terbaik kita garapkan dalam Advanced White ni, yang mana dapat membantu memberi kesan seawal ya, botol pertama. Kalau anda seorang yang malas tak ambil suplemen ya, seawal 3 hari kalau anda amalkan Advanced White secara teratur, anda dapat lihat ya, tumit kaki yang merekah tu dah mula licin, mulus. Itu dia kelebihan Advanced White ya. Sebab apa? Formulasi yang terbaik diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah, membantu ya memberi kesan yang efektif. Tu untuk Advanced White. Dan jangan lupa untuk luaran juga kita ada set Perfect White ni 4 dalam 1, sangat-sangat laris di pasaran ya, jarang-jarang saya bawakan di Malaysia hari ini. Tetapi ya, set Perfect White ni dapat membantu mengembalikan keremajaan kulit wajah anda ya, bukan sekadar mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit kusam ya, tetapi penggunaannya dapat membantu mengurangkan kadang-kadang ya, bila dah berusia ada jeragat, pitik-pitik hitam, pigmentasi ya, parut-parut yang dalam tu, bila anda pakai set Perfect White ini dapat membantu ya, mengurangkan ya kedalaman parut. Sebab apa? Ianya bertindak dengan efektif. Rumusan bahan-bahan yang terbaik ya, seperti whitenol ya, alpha-arbutin yang mana ya bertindak 50 hingga 250 nanometer ke dalam kulit, yang mana ya penggunaannya sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan kulit wajah yang cantik. Dan set Perfect White di Asia tadi ya, anda lihat di TV, harga dia RM72. Itu untuk luaran. Ni kita berbalik pada dalaman yang anda lihat di TV sekarang ni, Advanced White ya, seperti mana saya katakan, kombinasi yang cukup lengkap, dalaman dan luaran. Kalau dalaman anda minum Advanced White ni, luaran jangan lupa guna set Perfect White ya, yang mana Advanced White ni seperti mana saya katakan kepada anda ya, kita di Asia setiap hari menerima maklum balas yang positif ya. Pengguna-pengguna yang amalkan dia, mereka dapat rasai keberkesanan ya, kulit lebih licin, mulus ya, masalah jeragat ya, terutamanya kadang-kadang berpeta di wajah, tak kurang juga ya stretch mark ataupun rekahan ya, kadang-kadang lepas kelahiran wanita ya ada masalah tersebut. Jadi bila anda minum Advanced White ni secara teratur, anda dapat lihat perubahan ya. Kalau saya sendiri ya, saya selalu tidur lambat ya, yang mana ada masalah lingkaran gelap bawah mata, tetapi bila saya amalkan Advanced White secara teratur, saya bangun pagi saya rasa lebih segar, kelihatan ya lingkaran gelap bawah mata saya berkurangan. Tak kurang juga ya, bagi anda yang dah berusia, wanita-wanita kadang-kadang 40-an, 50-an ya, saya juga terima maklum balas, kedutan di bawah mata dah berkurangan ya. Saya kira ini juga adalah maklum balas yang baik ya. Daripada itu juga, Sofia ya, kulit lebih licin, mulus ya, bersih ya. Dan set Perfect White ni untuk penggunaan luaran, sebenarnya saya katakan ya, dapat membantu mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak, dan paling penting ya, membantu melambatkan proses penuaan dan menjadikan anda ya nampak lebih muda daripada usia sebenar. Saya percaya ya, semua orang nak kulit yang cantik, kulit mulus ya, tanpa kesan sampingan. Produk Perfect White ni yang mana ya, bebas bahan terlarang, tanpa merkuri, selamat digunakan ya. Anda tak perlu risau. Sebab apa ya, seawal penggunaan anda dapat lihat perbezaannya, terutamanya kalau anda guna Magic Skin Day Cream ni, yang mana anda juga boleh beli secara berasingan. Ianya bertindak mengikut warna kulit anda, kulit jadi lebih flawless, licin, lembut, mulus ya, yang mana anda dapat lihat dekat TV ya. Kita rasa lebih berkeyakinan, berketerampilan ya, yang mana penggunaannya sangat-sangat selamat, mudah untuk anda gunakan. Dan waktu malam jangan lupa gunakan treatment and whitening night cream yang merawat kulit wajah anda. Dan seterusnya juga ya, dekat TV anda boleh lihat kita juga ada penggunaan luaran satu lagi, iaitu cerah gebu body bar, yang mana cerah gebu body bar ni dapat membantu ya menghilangkan daki, kegelapan dekat tangan, bawah pelipat, celah ketiak, peha ya, kadang-kadang gelap dan sebagainya. Cerah gebu body bar ni adalah sabun berherba yang mana ada scrub yang sangat-sangat istimewa ya. Kadang-kadang
menyebabkan badan kita ada masalah bau, daki yang gelap susah nak hilang. Jadi untuk kesan segera boleh dapatkan Syirah Gebu Body Bar. Kalau guna di tangan dah nampak perbezaan begitu ketara. Apatah lagi kalau anda guna di bahagian leher yang gelap, kadang bergerak dan sebagainya. Dan juga di kawasan-kawasan celah peripat juga sangat membimbangkan. Jadi jangan lupa dapatkan Syirah Gebu Body Bar harga RM20. Dan yang terakhir juga kita ada 24 kmg lipstick. Ini dia lipstick berkolagen yang sangat-sangat istimewa. Sesuai untuk lelaki dan wanita yang inginkan bibir yang mungil, bibir yang kata orang tu lebih anjal, montok ya. Jadi 24 kmg lipstick berkolagen harga RM26 sahaja. Boleh dapatkan juga di toko-toko jamu. Sangat sesuai untuk lelaki dan wanita yang ada bibir gelap, bibir berkedut, bibir yang merokok hitam. Jadi jangan lupa dapatkan 24 kmg lipstick. Ini adalah lipstick berkolagen sesuai untuk lelaki dan juga wanita. Kesan segera bila anda pakai je dalam masa 10 hingga 15 saat, warnanya bertukar mengikut warna darah anda. Ini dia memang sesuai untuk semua ya, Datuk. Jadi secara ringkas jangan lupa untuk dalaman minum Advance White harga RM40. Set penjaga wajah Perfect White RM72. Sabun Syirah Gebu Body Bar harga RM20 juga. Lipstick berkolagen 24 kmg lipstick harga RM26 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VIC baru beli sebab apa VIC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus, produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Nak diskaun semua dapatkan di Jombai.my, Shopee dan juga di Lazada. Terima kasih Sofia dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pastikan V-Asia baru beli. Terima kasih kita ucapkan. V-Asia. Pastikan V-Asia baru beli. Pastikan itu yang paling sahih sekali ya. Datuk Azri Muhammad Razi, pengasas V-Asia Cosmetics dan Healthcare, memberikan peringatan kita semua untuk menjaga dua badan kita luar dan dalam. Kita berehat seketika. Banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Okey, terus kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Kita ada satu lagi perkongsian berkaitan dengan bantuan musim sejuk Syria, dan untuk itu kita nak bersama dengan Tuan Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengurusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yalah, dan sekarang ini mungkin sedang sibuk juga menguruskan sesuatu, dan kita ingin meneruskan berkaitan dengan perkembangan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ni, dan apakah kempen musim sejuk di Syria pada ketika ini, kalau nak dikongsikan, silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya baru pulang daripada Syria dan Turki. Ini baru sampai di rumah semalam, balik daripada kempen kita. Dan Alhamdulillah apabila kita berada di sana untuk pengetahuan para penonton semua, kita melihat bagaimana ada satu sisi lain di dalam dunia ini yang dipenuhi dengan kesedihan. Itu secara ringkas apa yang saya lihatlah. Ketika mana kita melihat bagaimana mereka yang berada di sana penuh dengan musibah, penuh dengan kesukaran yang mereka hadapi. Tak cukup dengan sejuk yang hingga mencekam, sangat-sangat gerah pada tahun ini, yang tak pernah berlaku selama berapa puluh tahun, sehingga cecah 15 dan minus 15 darjah Celsius. Saya yang duduk di sana rasa sangat-sangat tak tahan dalam keadaan kita dah pakai pakaian yang cukup tebal, tetapi bayangkan anak-anak kecil yang kita tengok bagaimana setiap kali kita menziarahi kem-kem pelarian di sana, kita menziarahi, masuk dalam kemah mereka, mendengar rintihan mereka, kita melihat bagaimana mereka bagi tahu kepada kita tentang bagaimana setiap daripada kem ni ada je anak-anak yang meninggal dunia, anak-anak yang kesakitan, yang diakibatkan daripada kesejukan dan daripada kurangnya makanan yang berkhasiat yang mereka jamah pada setiap hari. Jadi inilah situasi yang kita lihat di sana. Dan saya nak kongsikan dengan Encik Ani dan para penonton semua bagaimana dalam satu agihan yang kami lakukan, bagaimana ada seorang anak kecil ini, dia ketika mana kita nak agihkan bahan pemanas ketika itu, anak kecil ni tanya kepada ayah dia, "Ayah, hari ni diorang nak agihkan roti ke?" Saya terkejutlah sebab kita bukan nak agihkan roti. Kita tanya kepada ayah tu, "Ayah, abang, kenapa anak ni tanya macam tu?" Kata dia, "Sebab kami ni tak ada sumber pendapatan, jadi kami hanya harapkan roti yang merupakan makanan asas itu daripada NGO-NGO yang mengagihkan." Jadi dia anggap kata kita setiap agihan itu adalah agihan roti. Jadi ini situasi yang berlaku. Bagaimana mereka bukan sekadar menghadapi kesejukan, kelaparan, kesukaran itu dikumpulkan, seakan-akan kita masuk dalam satu dunia yang dipenuhi dengan kesukaran dan kesedihan. Itu situasi yang mereka hadapi, yang kita melihat dengan mata kita beberapa hari yang lalu. Ya, Allahu. Dan mungkin boleh kongsikan juga setakat ini berapakah jumlah yang telah dibantu, dan bilakah kempen ini akan
berterusan dan akan berakhir kabarnya? Boleh dikongsikan? Okey, baik. InsyaAllah berkaitan dengan jumlah itu, kita Alhamdulillah mendekatilah kita punya sasaran kita. Kita anggarkan kita ingin bantu sekitar 250, tapi kita dah mencapai sekitar 200 dan masih berbaki musim sejuk ini beberapa hari, dan insyaAllah kita dalam proses masih lagi mengagihkan dan kita target dan sasarkan hingga mencecah 250,000 orang lah, insyaAllah. Ya. Dan kalau nak dikongsikan juga berkaitan dengan kempen ini dan cara memberikan sumbangannya, mungkin ramai penonton yang juga ingin turut serta ni Tuan. Okey, baik. InsyaAllah apabila kita sebut berkaitan dengan sumbangan ini, sudah tentu keperluan, walaupun kempen kita sudah hampir-hampir tutup pada 28 bulan, tetapi kita percaya bahawa keperluan mereka sentiasa berterusan. Keperluan mereka sentiasa memerlukan kepada perhatian kita. Jadi kita sentiasa buka kepada peluang untuk sama-sama kita berkongsi rezeki, untuk sama-sama kita bantu mereka-mereka yang memerlukan di sana, yang tangisan mereka perlu kita sambut. Jadi bantuan boleh dibuat pertama sekali melalui akaun bank yang tertera, CIMB, nombor akaunnya 800-993-3448, ataupun boleh layari kita punya website yang mana kita sediakan cara untuk buat sumbangan dan maklumat-maklumat yang lebih lengkap lah yang dapat kita lihat. Ataupun hubungi saja kita punya pegawai kita dan melalui hotline kita 013-396-8840 ataupun 017-744-4595, ataupun boleh ikuti kita punya media sosial kita di mana kita masukkan maklumat-maklumat terkini, program-program agihan dan sebagainya, insyaAllah. Ya, Tuan, mungkin dalam sedikit masa yang tinggal ini, sebab Tuan pun baru saja kembali ke tanah air kan, melihat sendiri, kalau nak dikongsikan dan mungkin antara ganjaran yang boleh diberikan kepada kita yang turut sama membantu saudara jauh ni Tuan. Okey, baik. Pertama sekali, saya apabila kita duduk di sana melihat bagaimana mereka ini dalam keadaan sangat-sangat tertekan kerana mereka tidak ada sumber pendapatan. Mereka hanya harapkan kita sumbangan dari orang ramai, dan kita percaya kita sebagai umat Islam ataupun sebagai orang yang memiliki nilai kemanusiaan ini, kita yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa-siapa yang melapangkan seseorang mukmin daripada kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkannya daripada kesusahan di hari kiamat nanti. InsyaAllah. Dan kita percaya apabila kita beri sumbangan ini, bukan sebenarnya hanya untuk mereka, walaupun betul mereka akan mendapat manfaat, tetapi untuk kita juga kerana nilai perhatian kita yang Okay. Allah Subhanahu wa taala. Tuan, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi dengan kami. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan dan berjaya mencapai misinya. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Tuan Muhammad Lumanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengurusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Dan kita nak teruskan, ada lagi perkongsian yang pada ketika ini sedang berlaku di dalam negara kita, Sofia. Mungkin ada perkembangannya? Ya, setakat ini kita digemparkan dengan perkabaran gempa bumi 6.2 skala Richter gegar Sumatera Barat, dan difahamkan kini trending di Twitter, ya, dirasai di Malaysia juga, di Shah Alam, di Cyberjaya, di UKM juga, dan juga di Kuala Lumpur. Jadi ini satu perkara yang kita ingin perincikan bersama dengan teman kita daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita nak bersama dengan Dr. Muhammad Isham Muhammad Anip, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Doktor? Putus-putus. Ya, Doktor boleh dengarkan kami? Selamat pagi, Doktor. Okey, boleh. Okey, baik. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam jangka masa yang singkat ini. Mungkin boleh kongsikan seketika apa sebenarnya berlaku pada ketika ini, Doktor? Okey, sebenarnya saya pun kebetulan berada di pusat operasi pada ketika kejadian berlaku tadi pukul 9.39 pagi waktu Malaysia, di mana satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 lah yang kita rekodkan oleh pusat operasi gempa kita di Petaling Jaya ni, dan ianya berpusat di 0.2 darjah utara dan 100.0 darjah timur lah, di kedalaman 10 km, lebih kurang 76 km barat laut di Payakumbuh Indonesia lah. Baik. Dan kita dapati yang kita menerima banyak panggilan daripada orang ramai
sehingga ke Johor pun ada yang mengatakan adanya kesan gegaran berlaku di negara kita lah. Baik, Doktor, adakah berpotensi untuk memberikan gegaran susulan ataupun memberikan sebarang ancaman cuaca yang lain ialah yang mengakibatkan mungkin Okey. Sebenarnya sebelum gegaran berukuran 6.1 tadi kita ada juga curab gegaran yang lebih sedikit lemah lah 5.4 tak silap saya. Sebelum kejadian 6.1 tu. Okey. Dan kemungkinan untuk berlaku gegaran susulan memang sentiasa ada. Okey. Tapi setakat ni kita masih lagi memantau lah situasinya. Okey, Doktor, di Malaysia sebab kita pun melihat kepada visual ramai yang keluar dari bangunan tinggi, ada juga yang mengatakan bahawa ada gegaran yang agak kuat juga yang kita rasakan di sini. Okey, apa yang perlu kita ketahui sekarang ini dan perlukah kita berasa panik atau bagaimana, Doktor? Itu kalau saya punya pendapat lah dalam kes ni, kita struktur bangunan berbeza-beza daripada segi kekuatan struktur bangunan tu. Jadi saya tak pasti kekuatan bangunan masing-masing tu sama ada boleh tahan ke tak kepada gegaran sebeginilah. Tapi kalau setakat 6.1 tu dengan jarak lebih kurang 600 kilometer daripada negara kita, saya rasa kesan 6.1 tu mungkin tidak akan merosakkan bangunan lah. Okey. Baik, Dr. Akhir sekali bagi kita melihat gegarannya dirasa di seluruh Malaysia, khususnya di kata Lembah Kelang lah, di Putrajaya dan sebagainya. Tetapi adakah ini satu perkara yang perlu kita perincikan juga? Mungkin mereka yang berada bekerja dalam bangunan dan sebagainya, adakah majikan perlu berjaga-jaga dengan keadaan pada hari ini, Doktor? Kejadian ini berlaku di kawasan bukan di laut, jadi kita tak takut berkenaan dengan tsunami. Tsunami tak mungkin berlaku lah. Itu satu. Lagi satu, dalam bangunan tu sebagaimana saya sebutkan tadi, bergantung kepada struktur bangunan tu sendiri, betapa kuat dia ataupun barang-barang dalam bangunan tu sama ada boleh tahan gegaran ke tak. Itu agak sukar lah kita nak tentukan sebab setiap bangunan berbeza dia punya spesifikasi dia. Okey, Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi perkongsian kami, dan sekiranya ada laporan terbaru kita boleh dapatkan di laman sesawan Jabatan Meteorologi ya. Ya, betul-betul. Ya, stay safe, Doktor. Jaga diri. Terima kasih banyak. Sama-sama Hanif dan Sofia. Terima kasih. Baik, Doktor. Kita bawakan perkembangan tergempar dan sejurus kita mendapatkan informasi, kita pastinya akan memberikan kepada anda penonton Malaysia hari ini. Tapi pastinya berjaga-jagalah. Kalau kita merasakan tidak begitu selamat dan struktur bangunan itu, mungkin kita perlu perincikan, orang kata exit plan dan sebagainya. Betul, sebab kalau kita tengok WhatsApp kita ni pun bertalu-talu orang tanya ni. Jadi berhati-hati jugalah. Dan sekarang kita nak kongsikan juga ada satu lagi perkara. Ini baru saja dikongsikan. Kes terbaru ini semalam yang tertinggi boleh kita kongsikan, dilaporkan sebanyak 32,070 kes. Dan kenapa baru kita kongsikan sekarang? Sebab baru dikeluarkan secara terperinci perinciannya berkaitan dengan kes menyeluruh semalam. Baru je kita cakap kan? Ya, saya percaya ini adalah angka yang tertinggi setakat ini yang pernah dicatatkan di negara kita. Tapi hakikatnya walaupun kita melihat angka yang tinggi, seperti biasa kita melihat kategori 1 dan 2 yang orang kata mendominasikan nombor itulah. Jangan panik, tetapi kita kena tetap jaga SOP kita. Ya, okey, dan banyak juga perkongsian-perkongsian seterusnya akan kami bawakan, dan jangan lupa juga untuk bercerita berkenaan dengan perkara-perkara yang lain. Dan sekarang jangan lupa okey, dan ini ada satu lagi perkongsian. Jemaah lengkap vaksin dan dos penggalak sahaja yang boleh menunaikan keperluan sembahyang Jumaat di Selangor pada ketika ini, dan ini telah pun diperintahkan mendapat satu lagi syarat baru, terutama jemaah-jemaah di Selangor dikuatkuasakan sekarang ini. Jadi hari ini hari Jumaat kan, kalau rasa dah lengkap barulah kita terus pergi. Ini sebagai satu lagi caralah untuk kita memberikan perlindungan di antara satu sama lain. Jangan lupa untuk mengingatkan sama sendiri berkenaan penjagaan itu. Dan Isnin ini kita bawakan analisa penamaan calon PRN Johor. Segalanya akan kita perincikan. Banyak sekali yang berlaku di Malaysia, dan terus kekal selamat semua. Saya Hanif Miswan dan juga Sofia, senyum selalu. Assalamualaikum. Ku dibuai mimpi yang indah dan juga mimpi ngeri.